Assalamualaikum, cikgu. Salam, siapa ni? Oh, Ana, apa khabar? Anak-anak LPG. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini bersama saya Hanan daripada IPG Kampus Kota Baru, kita akan mengadakan satu sesi wawancara bersama alumni ataupun ikon IPGM. Jadi bersama saya pada hari ini Cikgu Muhammad Syahrudin bin Muhammad Kalam, pengerusi alumni IPG Kampus Kota Baru. Apa khabar cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Cikgu? Hanan pun ceria je nampak. Ceria, excited, teruja jumpa cikgu hari ni. Jadi sebelum ni kita tengok dekat TikTok, dekat Instagram je. Hari ni boleh bertentang mata, boleh bercakap dengan cikgu. Ya, bertemu jodoh hari ni kita. Okey, jadi cikgu, mungkin ada yang dah tahu cikgu ni siapa kan, tapi belum ada yang kenal secara mungkin sedikit mendalamnya. Jadi boleh saya minta cikgu untuk perkenalkan diri cikgu. Baiklah, terima kasih Hanan. Pertama kali terima kasih kepada IPG Kota Baru kerana sudi bertandang ke teratak saya ini untuk menemu ramah. Dan untuk makluman bersama, Alhamdulillah saya adalah merupakan bekas penuntut ataupun pelajar di IPG Kota Baru, kalau dulunya MPKB, Maktab Perguruan Kota Baru. Saya menuntut di situ pada tahun 1994 sehingga 1996. Dan 1997 saya posting. Jadi saya adalah Cikgu Muhammad Syahrudin bin Muhammad Kalam, atau lebih dikenali di seluruh negara dengan panggilan Abah Din. Saya merupakan seorang guru cemerlang bahasa Melayu di Maktab Sultan Ismail, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Alhamdulillah, sepanjang berkhidmat di situ, merupakan sekolah yang keempat dalam sejarah perkhidmatan saya. Dan terima kasih kepada IPG Kota Baru yang telah melahirkan seadanya saya sekarang. Saya mewakili kru penerbitan kami dari IPG Kampus Kota Baru. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada cikgu atas kesudian cikgu diwawancara oleh pihak kami. Okey, jadi cikgu, soalan pertama saya, sepanjang cikgu berkhidmat ni, dah berapa tahun cikgu dalam bidang pendidikan? Okey Hanan, saya seperti yang saya maklumkan tadi, saya belajar di IPG Kota Baru 1994 hingga 1996. Jadi 1997 tu adalah posting pertama saya. Jadi saya posting di Sekamat Johor, dan kalau ikutkan hingga hari ini kurang lebih 27 tahun lah berkhidmat sebagai tenaga pengajar ataupun dikenali dengan panggilan seorang guru yang di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, jadi cikgu, seperti yang kita sedia maklum, setiap profession pun mesti akan ada cabaran Pasti. Ada naik turun je. Betul. Jadi sepanjang 27 tahun cikgu berkhidmat sebagai seorang guru ni, apa cabaran-cabaran yang cikgu dah hadapi sebelum ni? Okey Hanan, apa-apa pekerjaan pun mesti ada cabaran. Betul. Dan saya nak kongsilah dengan anak-anak pelajar di luar sana, terutama bakal guru. Apabila kita, yang cabaran paling pertama apabila kita mula posting lah. Apabila kita dah habis belajar, kita posting, macam saya posting di sekolah pedalaman, sekolah Felda SMK Felda Palung Timur, Sekamat Johor. Jadi cabaran yang pertama iaitu bagaimana kita sebagai seorang guru ataupun kita sebagai seorang tenaga pengajar yang baharu di salah sebuah institusi pendidikan, sekolah. Cabaran yang pertama, bagaimana kita nak menyesuaikan diri kita dengan keadaan persedaran. Sebab kita tak boleh selesa dengan keadaan diri kita, sebab mungkin sebelum ni kita duduk di bandar ataupun di kawasan yang berbeza. Apabila kita pergi ke sekolah yang kita nak posting, mestilah pelbagai cabaran yang kita hadapi. Kita kena kenali bagaimana komuniti di situ, bagaimana tahap ekonomi dan juga sosial. Barulah kita dapat melayari tugasan kita dengan lebih baik, dengan lebih berkesan, kerana objektif kita satu saja, iaitu untuk berkongsi ilmu dan melahirkan model insan yang cemerlang, gemilang dan seimbang. Betul. Okey, jadi itu masa awal-awal cikgu dipostingkan. Betul. Itu cabaran yang mungkin awal-awal cikgu hadapi. Kalau masa seperti yang kita tahu, cikgu dah 27 tahun, hampir ke 30 tahun. Jadi sepanjang cikgu berkhidmat tu mungkin tahun 10 tahun pertama ataupun 20 tahun pertama, mungkin ada cabaran-cabaran lagi yang cikgu hadapi. Pasti akan ada cabaran, betul? Banyak. Jadi kalau sudi, cikgu boleh kongsikan. Okey, sebenarnya macam ni, saya nak berkongsi lah supaya cerita pengalaman saya ni dapat jadikan sandaran pada bakal-bakal guru di luar sana. Yang pertama sekali cabaran bila macam kita bila posting di sekolah baru, kita melihat dari segi
lokasi. Wow, tercabar ni sebab sekolah baru kan. Rumput pun baru naik kan. Jadi saya sebagai seorang, kebetulan saya pula adalah graduan yang memperoleh cemerlang masa konvo kan, penerimaan dengan cemerlang. Jadi kita mesti berfikiran positif. Kita jangan bila tengok persetaraan begitu kita macam down. Tak. Bagi saya, apa yang boleh saya buat dengan apa yang ada di sekolah itu, dengan infrastruktur yang ada, bagaimana kita nak buat? Dan bagaimana kita nak tackle, nak tarik perhatian murid supaya mereka boleh berfikiran positif. Memang cabaran sangat besar sebab saya sebagai seorang yang aktif, mula-mula saya ambil contoh satu benda yang saya buat, mula adalah sebab saya ni adalah seorang pelajar yang aktif dalam bidang sukan. Jadi apabila pergi sekolah pendalaman, saya tak boleh terus buat dalam bidang akademik kerana kita tahu tahap pemikiran mereka bagaimana. Jadi saya ambil kekuatan saya, saya adalah pemain bola tampar, mewakili IPG Kota Baru dan Johan Malaysia. Kena tahu tu. Okey, dan saya pun terus buat, yang pertama saya buat bola tampar. Jadi mula-mula saya buat tu memang tak ada sambutan sebab pelajar Melayu di kawasan Felda, mereka macam asing dengan bola tampar ni. Tapi bila saya teruskan semangat, saya buat, saya beritahu pelajar, saya tunjuk cara, daripada mula-mula datang 4 orang, akhirnya penuh gelanggang. Dan tahun pertama kebetulan nak ceritakan Hanan, cabaran saya, apabila mesyuarat sekolah, sekolah kami jadi tuan rumah peringkat daerah. Hanan bayangkan, saya baru datang, tiba-tiba sekolah jadi tuan rumah. Betul. Jadi macam mana kita nak hasilkan pemain yang bagus? Jadi tahun pertama itu memanglah pasukan kami jadi pasukan belasahan sebab baru. Tapi atas semangat kental, saya buat program setiap petang sehingga kan bila setiap petang tu budak boleh ambil bola dekat rumah saya tu, dia orang sendiri pergi datang training. Dan akhirnya tahun kedua sehinggalah tahun ke-9 saya duduk situ, pasukan sekolah kami sentiasa johan di peringkat daerah dan pergi kepada peringkat negeri. Itu cabaran. Maksudnya kita kena kuat semangat, selalu fikir positif dan kita guna apa yang ada di persekitaran untuk kita bangunkan pelajar kita, murid kita. Jangan kita ambil negatif atau tak nak lah, tak ada ni, tak ada. Itu tak boleh. Jadi itu sebagai cabaran untuk memastikan apa yang kita nak capai itu tercapai dengan kekuatan kita sendiri. Betul. Jadi perlahan-lahan Yes, cikgu step by step. Mula murid, seterusnya sekolah tu sendiri. Betul. Sebab sekolah tu baru buka, betul? Masa tu saya mari, sekolah tu baru buka 2 tahun. Oh, baru lagi. Maksud saya ni cikgu batch yang kedua lah. Jadi kemudian bila saya dah buat bola tampar tu, nampak dah ada hasil, bermula tahun 2000. Bayangkan, saya posting dari 97, tahun 2000. Maksud tahun yang keempat. Tahun keempat saya mula menjinakkan diri dalam bidang kod akademik pula. Maka saya pun buatlah pasukan pantun. Tidak disangka-sangka, daripada zero, akhirnya kami menjadi johan kebangsaan pada tahun 2005 di bumi Melaka. Lihat, daripada budak tak tahu apa-apa, tapi saya selalu positif dan saya selalu latih tubi yang kerap. Dan kadang-kadang Hanan, saya kadang latih budak tu 3 dalam 1. Ibu apa menyaksikan sebab saya latih di sekolah. Jadi kadang saya latih budak di gelanggang, dalam masa yang sama saya lari ke padang untuk latih bola baling, dan dalam masa yang sama saya lari di bawah pokok untuk latih budak berpantun. Triangle. Saya terpaksa bergerak sini 10 minit, sana 10 minit. Jadi ibu bapa yang mengambil anak-anak waktu petang, dia menyaksikan dan mereka sangat kagumlah dengan apa yang saya buat. Dan hasilnya, kami sekolah Felda biasa ni boleh johan peringkat Malaysia mengalahkan sekolah-sekolah elit. Itu kepuasan saya. Jadi kemenjadian murid tu sendiri yang kita nak bina kan. Betul. Jadi macam tu lah kita dilatih di IPG. Jadi pada cikgu, bila kita dah posting tu, mula-mula kita akan mulakan dengan guru biasa dulu. Seterusnya mungkin kita nak capai jadi guru cemerlang, jadi guru yang profesional. Pada cikgu, apakah ciri-ciri yang mungkin kami ni guru pelatih boleh aplikasikan, ciri-ciri ideal sebagai bakal guru ataupun seorang guru yang profesional pada masa akan datang? Ini saya seronok idea ni, saya nak kongsi. Dia sebenarnya macam ni, semua guru yang akan posting mereka dah dapat asas pendidikan pedagogi, bagaimana kita nak mengajar. Kita dah tahu asas. Betul. Tapi bila kita pergi ke posting sekolah, kita tak boleh terus apply semua yang kita belajar secara serentak. Jadi kita kena buat secara proses ansur maju. Contoh, kita melihat dulu bagaimana persetaraan sekolah tersebut. Kemudian kita asimilasikan secara beransur dan bersesuaian dengan pelajar. Kemudian takkan kita nak berada di takut lama. Contoh kalau kita cikgu bahasa Melayu. Jadi kita tahu dah bahasa Melayu apa yang pelajar belajar. Jadi kita sebagai seorang guru, kita kena melakukan sesuatu inovasi. Betul. Sesuatu perubahan, sesuatu benda yang kita. Contohlah saya kata tadi, bila saya nak bawa pelajar terlibat dalam pantun, mungkin budak dengan asing.
pantun. Jadi dia orang pun macam, ish, takut. Tapi saya pun buat kaedah. Macam mana saya nak buat kaedah untuk memudahkan pelajar faham pantun? Jadi saya pun mereka kaedah bagaimana nak mengingat diksi, bagaimana nak melatih dari segi penyampaian. Jadi di situ inovasi perlu dilakukan oleh guru-guru. Sebagai seorang guru, kita jangan berpuas hati dengan apa yang kita ada. Kita mesti selalu kena buat eksplorasi, mencipta sesuatu untuk memudahkan guru. Kerana kena memudahkan murid belajar. Kerana ingat, kita adalah pemudah cara. Kita bukan nak bagi sebiji ilmu yang daripada buku dengan pelajar secara bulat-bulat. Kita kena kreatif. Sebab dalam dasar pendidikan kebangsaan juga, kita sedia maklum bahawasanya kita ada pelaksanaan PAK 21, kita ada pendidikan terbeza. Jadi sebagai guru yang anda sekarang, anda kena apply benda tu secara beransur-ansur. Okey, jadi cikgu tadi cikgu ada bercakap berkaitan inovasi. Ya, betul. Jadi sepanjang tempoh perkhidmatan cikgu ni, ada apa-apa inovasi tak yang cikgu telah hasilkan dan seterusnya membuahkan hasil kejayaan kepada cikgu sendiri? Alhamdulillah. Adalah Hanan kan, sebagai guru cemerlang, first kita nak dinilai mesti ada benda yang kita buat. Contohnya kajian tindakan ataupun inovasi. Sebenarnya kat belakang tu mana nak cerita lah kan. Kat belakang ni dalam tengok tu, itu adalah antara piala yang saya menang lah, anugerah yang saya dapat. Sebagai orang kata inspirasi kepada kita. Jadi dalam menghasilkan inovasi ni yang saya yang biasa ramai orang guna iaitu inovasi penghasilan penulisan karangan mudah, MISOP. Jadi inovasi ni saya bawakan kepada pelajar-pelajar melalui program seminar jelajah seluruh negara. Untuk makluman Hanan, saya selalu diundang untuk memberikan seminar skor A bahasa Melayu ke seluruh negara, daripada Perlis sampai ke Labuan saya dapat undangan. Dan masa saya bagikan seminar tu, saya share, saya kongsi inovasi saya, inovasi penulisan karangan MISOP tu, macam mana kita nak gunakan supaya membantu pelajar untuk mendapat kursus yang bagus dalam SPM. Dan benda tu terbukti. Kalau nak tengok, ini contoh lah ni. Ini kan, ini contoh apa yang kalau majalah. Nampak tu. Dan yang pasal inovasi tu, dia sebut pasal inovasi tu, ini yang saya keluar dalam majalah lah. Saya ada keluar. Banyak jugalah pelita bahasa menghubungi saya untuk berkongsi tentang apa yang saya buat lah. Ini dia. Ada bukti ni. Kita tengok sini. Inovasi MISOP kan? Ni inovasi MISOP meningkatkan mutu penulisan karangan. Jadi inovasi adalah sesuatu yang dalam majalah ni dia berikanlah bagaimana inovasi itu dibuat. Terima kasih kepada majalah Pelita Bahasa. Terima kasih kerana selalu minta saya punya perkongsian untuk dikongsi kepada pelajar. Dan kita kena ingat, inovasi ni adalah sesuatu yang kita buat untuk memudahkan proses PDPC. Kan, proses pengajaran di kelas, pembelajaran. Jadi sebagai guru, kepada guru-guru yang baru nak posting, guru-guru yang bakal menjadi guru, jadi ingatlah, apabila kita tak kisah option apa sekalipun, kita perlu memikirkan sesuatu untuk memberi, orang kata, kesan yang lebih luas kepada pelajar. Kita tak rasa kalau kita kata matematik hasil tambah, kita buat macam tu je. Kita mesti ada sesuatu mungkin kita boleh terapkan didik hibur. Pembelajaran dengan keadaan yang seronok, happy dengan apa saja idea kita. Yang penting kita kena kongsi idea tu. Kadang-kadang ada cikgu baru ni ataupun cikgu-cikgu, mereka ada idea. Tapi mereka tak berani nak kongsi. Dia takut macam, boleh korang dengar, boleh korang percaya. Macam saya buat banyak lagi lah. Contohnya inovasi dari segi tata bahasa. Macam mana kita nak mengingati perkataan majmuk antap yang dia rapat tu kan. Jadi saya buat slogan aku budak baik. Budak pun ingat kan nanti tu ada. Aku budak baik, jarang kacau-kacau orang. Jadi senang dia orang nak ingat. Jadi bagi pendapat saya, pada guru-guru luar sana, kita binalah sesuatu untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran kita di kelas dengan menghasilkan inovasi ataupun kajian tindakan. Penting bagi saya. Betul, jadi sebab penerimaan bagi setiap orang tu lain-lain. Yes, betul, cikgu? Berbeza, betul. Jadi dengan adanya inovasi ni, bukan sahaja murid sekolah kita, murid yang kita ajar, kita boleh tolong murid di luar sekolah kita tu sendiri. Pepatah Inggeris kata SIC. Sekolah saya tu SIC, sharing is caring. Sharing is caring, betul. Okay. Jadi, seperti yang kita tahu, cikgu memang cikgu cemerlang, guru cemerlang. Jadi macam mana cikgu bahagikan masa cikgu antara mengajar dengan adakan aktiviti kemasyarakatan. Mungkin cikgu ada menyertai sebarang aktiviti kemasyarakatan sebab kita tahu kita sebagai seorang guru tak adalah seharusnya menghabiskan masa di sekolah kan saja. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan. Soalan famous. Kebanyakan orang yang kenal saya mesti akan tanya, macam mana cikgu dia bagi masa? Dengan mengajar, dengan tuition, dengan pergi gym, workout kan, dan dengan community. Okey, baiklah macam ni. Dia sebenarnya apa-apa semua atas
kita sendiri. Betul. Macam saya memang waktu mengajar pagi tu sampai pukul 2, pukul 3, kemudian kadang-kadang petang kita stay untuk tuition. Okay, kemudian saya memang disiplinkan diri saya, petang lepas tu saya pergi workout. Penting kenapa bagi saya? Bukannya kita nak nampak sadu, tidak. Sebenarnya apa yang saya buat tu untuk kesihatan. Sebab saya sebagai seorang penceramah, saya nak kena menampilkan diri yang menarik, yang cergas. Jadi saya pun workout. Dan bila malam, saya memang penuh malam dengan tuition. Tuition saya bukan tuition bersemuka saja. Kadang-kadang daripada pihak agensi lain. Contoh tahun lepas saya dapat daripada Kementerian Penerangan, Puspanita, pihak universiti secara dalam talian online lah. Jadi itu yang dari segi kerja hakiki kita ataupun kerja yang di bawah skor kita punya option pengajar Melayu. Untuk dengan komuniti pula, macam saya memang banyak terlibat dengan program komuniti. Misal kata saya selalu diundang sebagai pemudacara dalam apa-apa program. Dan kadang-kadang saya juga dipanggil berceramah untuk pelajar universiti, pelajar college tentang pengucapan awam. Sebab untuk makluman Hanan, saya juga adalah jurulatih Seni Bahasa Negara yang dilantik oleh JKKN, Jabatan Kesenian Kebudayaan Negara. Lepas tu selain pada itu, saya juga terlibat dengan macam rukun tetangga, majlis di jadualkuasa masjid. Jadi di sini kita sebagai seorang figure, terutama kita sebagai guru ni, kita dikenali oleh umum. Jadi kita jangan hanya memikirkan core business kita saja mengajar. Kita juga harus berkomunikasi dengan komuniti setempat. Sebab dengan adanya komunikasi dua hal ni, orang akan kenal kita. Betul. Contoh kalau kat taman ni, kalau apa-apa program memang saya lah selalu jadi pengacara majlis. Kemudian kalau Masjid As-Salam tu, memang saya selalu diundang untuk jadi pengacara majlis macam program Ustaz Azhar Idrus dan sebagainya. Dan kita kena ingat, kita sebagai guru, public figure, kita tak boleh sekadar untuk berkecimpung dalam dunia kerjaya pendidikan semata-mata. Okey, kita kena keluar daripada kepompong itu untuk melibatkan diri. Contohnya bekerjasama dengan pihak polis. Saya selalu jadi hakim untuk pertandingan pidato polis, dan baru-baru ni ada pertandingan pidato iMedicare pihak swasta. Okey, saya terlibat langsung sebagai ketua juri dan sebagainya. Jadi pada anda bakal guru, bila kita jadi guru, kita bawa identiti guru kita itu untuk diserapkan dalam komuniti secara yang positif. Jadi kita perlu positif, perlu aktif. Bukan sahaja di dalam sekolah, malahan di luar sekolah sendiri. Dalam sekolah tu wajib dah. Betul. Jadi sepanjang cikgu berkhidmat kan, saya dah dengar, saya dah wawancara cikgu sebentar tadi, banyak kejayaan, cabaran naik dan turun cikgu sepanjang cikgu berkhidmat. Jadi mungkin masih ada lagi matlamat yang belum cikgu capai sepanjang cikgu berada dalam bidang pendidikan ni. Matlamat belum capai. Okeylah, mungkin masih ada. Sebagai guru cemerlang, sebelum saya guru cemerlang pun, saya jadi guru cemerlang tahun 2010. Okay, sebelum tu saya guru biasa, tapi saya dipaksa oleh pengetua untuk mohon guru cemerlang sebab dia tengok saya punya pencapaian. Jadi sebenarnya bila kita menjadi seorang guru daripada guru biasa, pertama sekali saya memang nak melihat hasil air tangan saya. So saya latih pelajar dalam bidang sukan, saya banyak latih dalam akademik lah. Akademik dan juga sukan. Jadi banyak pelajar yang telah dapat mengharumkan nama negeri di peringkat kebangsaan. Jadi kalau ikutkan kejayaan pun banyak. Terutama saya mahir dalam bidang bahas. Okay, saya juga pernah johan dalam pidato. Okay, kemudian dalam pantun. Jadi semua tu kejayaan. Dan pelajar-pelajar saya dah ramai yang dah pergi ke luar negara, dah habis belajar dan sebagainya. Okey, jadi berbalik pada soalan tu, apakah yang belum saya capai? Okey, sebagai seorang guru cemerlang, saya rasa rata-rata guru cemerlang di luar sana dia akan target untuk road to JUSA, untuk sampai ke tahap JUSA kan. Jadi saya pun sedang berusaha sebab sekarang ni saya ke arah itulah. Okey, jadi maksudnya mungkin tahun depan saya dah time base 54, jadi lepas pada itu mungkin saya boleh mohon ke JUSA lah, grade khas JUSA kan. Jadi impian saya sebenarnya bukan kita nak kejar gaji besar ke apa pun. Sebenarnya kita nak upgrade diri kita. Jadi pada guru-guru sekarang ni kita lihat Kementerian Pendidikan pun menggalakkan guru untuk sambung belajar. Jadi pada anda yang masih muda, boleh sambung belajar lagi, ada hadiah belajar dan sebagainya, ambil lah, rebutlah peluang itu. Okay, macam saya pun, saya belajar sampai master pun, saya rasa dah memang bukannya nak tak minat belajar dah, tapi kadang kekangan kita kan, macam kita ada benda lain kita nak buat. Tapi pada anda yang ada peluang lagi, go through. Dan itulah saya punya impian untuk road to JUSA. Dan insyaAllah saya sedang berada di laluan sekarang. Dan apa yang penting tak dikongsi, bila kita nak tahap yang tinggi begitu, kita kena ada evidence yang cukup.
Contohnya kita tak boleh sekadar dengan sekolah, sekadar dengan kementerian. Kita mesti ada aktiviti yang di peringkat antarabangsa. Betul. Menyentuh pasal itu dari segi pencapaian, saya juga terlibat dalam penulisan antologi ASEAN. Setakat ni saya dah buat 3 terbit buku untuk ASEAN, antologi ASEAN, puisi ASEAN dan juga yang terbaru Gurinda ASEAN. Dan untuk makluman perkongsian bersama, tahun 2023 ni saya telah membawa 5 orang pelajar saya untuk menyertai penulisan syair ASEAN. Alhamdulillah lah. Jadi sebagai guru, kita selalu positif dan jangan lupa tarik pelajar-pelajar kita yang berkelayakan, berkemampuan, yang mempunyai bakat untuk terus terlibat dan bagi mereka lebih cemerlang lah. Jangan akademik semata-mata. Faham. Baik, cikgu sangat memberi inspirasi kepada kami sendiri, guru pelatih daripada IPG Kampus Kota Baru ni. Jadi kita mestilah mencapai kejayaan semaksimum mungkin. Betul. Potensi diri selagi kita, mampu. Betul. Kita Jangan tak tahu kan potensi diri kita rasa sampai tahap ni je dah cukup. Tapi sebenarnya kita boleh capai lebih lagi daripada tu. Okey, jadi sebagai pengerusi alumni IPG Kampus Kota Baru sendiri, cikgu, apakah nasihat cikgu kepada kami, siswa dan siswi guru sebagai guru pelatih kepada mungkin siswa dan siswi guru semester 6 akan datang ni bulan 8 akan menjalani praktikum. Dan kami sendiri semester 3 akan menjalani PBS. Jadi apakah nasihat cikgu kepada kami? Okey, baiklah kepada anak-anak lah ya. Bagi anak-anak ni, nasihat saya pertama sekali, selalu berfikiran positif. Okey, sebab bila kita pergi ke sekolah nak buat sesi praktikal ke, sesi ROS ke apa ke, kita selalu positif sebab kadang-kadang kita kena tahu bahawasanya budaya di sekolah tu tak sama. Betul. Mungkin budaya di sekolah kita pergi tu sekolah-sekolah yang mana cikgu-cikgunya dah berada di zon selesa. Kita orang baru datang. Jadi kita tak boleh lah kata buat diri sendiri. Jadi kita kena sesuaikan diri. Kemudian kita selalu positif. Contohlah kalau orang bagi kita relief ke apa ke, kita kena berlapang dada. Dan kita cuba letakkan diri kita dalam kelompok tu supaya kita kebersamaan tu yang penting. Sebab kadang kita lihatlah, maaflah saya cakap, sebab kadang-kadang ada guru-guru praktikal ni bila dia pergi ke sekolah, dia macam dia shock sendiri. Dia tidak berkomunikasi dengan baik, kemudian dia nak tunjuk, sebab dia ni pelajar orang baru, so nak tunjuk bila dia baru, dia tak boleh letakkan kesesuaian dengan orang lama. Sebab kalau kat sekolah tu kadang-kadang ada yang dah grade 5.4 kan, yang dah nak pencen setahun 2 tahun. Jadi kita kena sentiasa rendah diri, kemudian sentiasa respect, dan yang penting sentiasa memberikan kerjasama dengan positif. Jangan ambil, saya selalu pesan, sebab saya selalu baik dengan pelajar-pelajar cikgu-cikgu praktikum, selalu pesan kat dia orang, saya kata apa, normal lah bila kita orang baru, kita datang ke sekolah ke, kita praktikum ke apa, mesti orang akan bagi banyak tugasan sebab kita baru. Sebenarnya di situlah peluang kita nak menunjukkan bahawasanya kita ini seorang guru yang serba boleh. Kita boleh bekerjasama, kita boleh membina sesuatu yang baharu. Bukannya kita saya tak biasa, maaf. Itu yang kita tak nak lihat. Kita nak kita sentiasa berlapang dada dan kita dah faham bahawasanya Allah terjadikan manusia tak sama. Jadi kalau ada yang perangai tu sikit, kita kena sesuaikan keadaan. Betul. Yang penting ingat, sebagai guru baru, tenaga baru, kita selalu positif dan seperti yang Hanan cakap tadi, kita punya pelanggan iaitu pelajar kita, murid kita tak sama. Jadi saya, kalau Abah selalu, kenapa pelajar suka kita? Sebab bagi saya tidak melihat kelemahan pelajar itu sebagai masalah. Saya melihat kelemahan pelajar itu sebagai satu inspirasi pada saya. Kalau tengok dalam majalah Pelita Bahasa, saya keluar, muridku, inspirasiku. Jadi bila kita lihat dia lemah, inspirasi kita apa? Inspirasi kita untuk membina sesuatu untuk dia dapat yang bahawasanya dia ni positif sebenarnya. Sebab tu betul, kadang-kadang bila kita tanya pelajar, kadang-kadang cikgu kita dengar komen rakan-rakan guru selalu tentang pelajar tersebut. Tapi bila pelajar tu dengan kita, tak pula macam tu. Betul. Dia buat kerja dia seronok. Saya cerita satu pengalaman yang baru berlaku. Saya baru mengajar pelajar tingkat 4 satu kelas ni. Dan seorang pelajar tu saya lihat dia mengalami sedikit kecacatan. Itu anggota badan dia, tangan dia kan. Jadi saya tengok dia macam sangat pasif dalam kelas. Sebab dia takut. Sebab kita cikgu dia baru mengajar tingkat 4 kan. Mendengar rendah saya tak ajar. Jadi bila saya tahu kelemahan dia, saya mendampingi dia, saya selalu beri nasihat, saya usap bau dia, bagi semangat. 2 minggu je saya ajar dia. Bila minggu ketiga, saya tengok dia sangat friendly dengan saya. Dan dia buat kerja sangat bagus. Jadi di situ saya rasa seronok. Betul. Sebab kenapa dengan kita dia boleh macam tu, tetapi dengan orang lain tak. Jadi sebagai guru, di luar sana yang bakal menjadi guru, ingat, sesuaikan dengan persedaran, selalu fikir positif, dan ingat, pelajar kita adalah inspirasi kita.
Jadi terima kasih cikgu atas nasihat tu positif. Kita kena bersifat terbuka dan kita kena ada sifat kebersamaan tu lah. Ya, betul. Tak boleh sombong sebab Tak boleh. kita memerlukan ilmu. Betul. Okey, jadi saya kira itu sahaja daripada pihak saya. Terima kasih cikgu kerana sudi ditemu ramah diwawancara oleh pihak IPG kami. Okey, kami berharap dapat jumpa lagi selepas ni. Terima kasih cikgu kerana memberikan inspirasi-inspirasi kepada kami. Okey. Cikgu pun ucap terima kasih kepada Hanan juga kru-kru di belakang tabir kerana sudi layan celoteh saya. Sebab saya ni biasalah kita kan pendebat IPG, banyaklah bercakapnya. Okey, terima kasih Hanan dan kru. Terima kasih juga cikgu. Sekian, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.